Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, yang saya hormati sahibul fadilah, kekanda saya Ustaz Abu Mujahid, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis perbahasan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, akan menyambung kepada perbahasan fasal yang ke-38. Pada fasal yang ke-38. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi wa sukutihi wa dhahikihi wa bukai. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, perbahasan sirah kita pada malam ini, pada kita menyelusuri perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan memasuki perbahasan berkenaan dengan petunjuk Nabi pada ucapan Nabi dan petunjuk Nabi pada diamnya Nabi, pada ketawanya serta pada tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan di sini perbahasan berkenaan dengan 4 perkara, iaitu pada kalam, pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada sukut, pada diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada dhahik, ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, pada buka, pada tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini dia bercakap, kadang dia diam, kadang dia ketawa, kadang dia menangis. Ini adalah ciri-ciri manusiawi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya walaupun baginda itu rasul, tetapi dalam masa yang sama baginda adalah bashar. Baginda adalah bashar. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran bahawasanya rasul-rasul yang diutuskan adalah dari kalangan umat manusia itu sendiri. Rasul-rasul yang diutuskan adalah dari kalangan umat manusia itu sendiri. Sebab itu sebahagian ayat mengatakan bahawasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melainkan baginda adalah basyarar rasula, iaitu seorang manusia yang dilantik dan diangkat menjadi rasul. Jadi kalaulah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bersifat
dengan sifat manusia, maka sudah pasti ada masanya baginda gembira dan ada masanya baginda sedih. Ada masanya baginda bercakap dan ada masanya baginda itu diam. Baik. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab kita rahmatullahi alaih, kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah yang paling lancar ucapannya. Yang paling lancar ucapannya, paling fasih. Dalam arti kata fasih juga boleh difahami sebagai paling jelas ucapannya. Maknanya Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam cakapannya jelas dan cakapannya mudah difahami. Dan disebutkan di sini wa a'zabahum kalaman. A'zabahum kalaman. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling manis atau paling indah tutur bicaranya. Apa yang Nabi cakap adalah cakapan yang indah, cakapan yang baik, cakapan yang jelas. Wa asra'ahum adaan, maknanya paling lancar dalam penyampaian. Paling lancar dalam penyampaian. Wa ahlahum mantiqan, daripada keseluruhan makhluk merujuk kepada manusia, ucapan Nabi paling ahla, paling indah. Paling indah. Dan disebutkan di sini hatta inna kalamahu ya'khudhu bil qulubi wa yasbil arwah. Sehingga kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memberi kesan kepada jantung hati manusia yang mendengarnya. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kesan kepada hati-hati yang mendengarnya. Dan perkara ini betul diperakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita teliti dalam kitab hadis 40 itu, kan ada sebuah hadis daripada sahabat yang namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Irbad bin Sariyah. Dan apa kata Al-Irbad? Dia kata wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang mana menyebabkan jantung hati ini bergetar. Wajilat minhal qulub, jantung hati bergetar. Maknanya ini konsep dan sifat mau'izah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub wa dharafat minha al-uyun, menyebabkan air mata berlinangan. Maknanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan air mata itu berlinangan. Jadi ini adalah, dan linangan dan tangisan tersebut merujuk kepada ketakutan kepada Allah ataupun terhadap kerisauan ke atas kelemahan diri. Biasa kalau kita dengar kuliah dan kuliah tersebut contohnya menyebabkan kita ni terasa sebab, kita rasa macam kita banyak buat dosa dan maksiat. Jadi kuliah tersebut dia bagi kesan kepada kita, contoh isi kandungannya menyebabkan kita terkesan dan kita pun sebab dan mengalir air mata. Jadi itulah konsep ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masyarakat kita juga pada saat ini, kadang-kadang pun ada orang dia mengalir mata juga. Maknanya berlinang air mata ketika kuliah. Tapi sebab gelak terlebih sangat, dia terlampau seronok gelak, jadi dia sampai gelak sampai menangis. Begitu. Itu bukan majlis Nabi. Bukan sebegitu. Jadi walaupun disebutkan wazarafat minhal uyun ni, jadi para sahabat menangis dan mengalirkan air mata itu adalah disebabkan konten dakwah Nabi itu. Isi kandungan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam situasi tersebut Nabi pun berlinangan air matanya.
Maka dalam keadaan sebegini kita tengok para sahabat, sikapnya mereka terkesan dengan kata-kata Nabi, menusuk sampai ke hati, berlinangan air mata. Begitulah sifat Nabi SAW. Wa syahida lahu bidzalika a'da'uh, dan para musuh Nabi pun mengakui perkara tersebut. Para musuh Nabi sendiri menjadi saksi terhadap Nabi kita ini ucapannya adalah ucapan yang membekas di jiwa. Ucapan yang membekas di jiwa. Wa kana idza takallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbicara, takallama bi kalamin mufassalin mubin. Nabi ini apabila bercakap, maka baginda akan bercakap dengan ucapan yang mufassal, ucapan yang terperinci. Ucapan yang terperinci, mufassal. Mubin, dan kata-kata Nabi adalah kata-kata yang jelas. Kata-kata yang jelas. Jadi ini adalah satu isyarat Nabi kita ini, walaupun kita ketahui yang bangsa Arab, ia boleh mempunyai bahasa fusha dan mempunyai bahasa amiyah, bahasa pasar itu. Tetapi kita katakan bahawasanya Nabi tidak memilih untuk bercakap di dalam bahasa amiyah. Maknanya Nabi tidak memilih untuk bercakap dengan bahasa pasar, tetapi sebaliknya baginda bercakap dengan bahasa fusha. Jadi begitulah juga sepatutnya para penceramah dan para pendakwah. Walaupun boleh jadi kita ini mempunyai latar belakang kenegerian masing-masing, yang mempunyai logat dan dialek negeri masing-masing, tapi apabila kita bercakap dengan audiens yang pelbagai latar belakang, maka tidak sayugia, tidak sewajarnya untuk kita bercakap kepada mereka itu dengan bahasa yang dianggap sebagai logat negeri kita. Saya lebih cenderung kepada tidak digunakan bahasa itu, melainkan kita bercakap di hadapan khalayak negeri kita sendiri. Macam contoh, kalau seorang pendakwah itu dia berasal daripada negeri Kelantan contoh, dan kita tahu bahasa Kelantan ini juga adalah bahasa yang sangat jelas perbezaannya dengan bahasa-bahasa lain, dialeknya, logatnya. Jadi kalau dalam situasi tersebut, maka kita katakan saya lebih cenderung kalau dia nak bercakap di hadapan penduduk negeri Kelantan sendiri, itu lebih utama. Itu lebih utama kalau dengan nada dan bahasa yang sebegitu. Tapi kalau nak bercakap di khalayak, maka kita kena raikan kepelbagaian latar belakang masyarakat. Macam tu juga kalau orang tu orang Negeri Sembilan, mungkin dialek dia agak berbeza dan sukar difahami contoh. Atau orang tu orang Perak yang pure, macam Abu Talhah contoh, orang Kuala Kangsar, bahasa Perak lebih unik daripada tempat-tempat yang lain. Saya orang Taiping pun kadang tak faham bahasa Kuala ni. Contoh, walaupun sebelah-sebelah. Tetapi menunjukkan, kita kata kerana ada certain perkataan mereka ini agak berbeza sedikit. Jadi nak cakap benda-benda begitu, sebagai pendakwah, sebagai penceramah, sepatutnya kita meraihkan bahasa baku. Sepatutnya kita meraihkan bahasa baku, bahasa yang mudah difahami oleh para pendengar. Dan inilah juga metod yang saya ambil daripada guru-guru saya semasa saya belajar dahulu. Semasa saya belajar di Jordan dahulu, guru saya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullah alaih adalah satu sosok individu yang mana dia bercakap sangat jelas dan mudah difahami. Sangat jelas dan mudah difahami, dalam erti kata bahasa dia itu adalah bahasa yang keseluruhannya fusha. Bahasa Arab fusha. Tidak ada bahasa kampung, tidak ada bahasa pasar, tapi bahasa dia baku. Dan punya baku bahasa tu, orang bukan Arab pun boleh faham bahasa dia. Tapi orang bukan Arab yang memahami bahasa Arab lah. Kalau orang Melayu yang tak faham Arab, memang kalau dengar cakap dia tak faham juga. Tetapi macam penuntut ilmu, pelajar-pelajar kuliah syariah yang ada asas bahasa Arab, kebiasaannya dia akan mudah memahami apa yang disebut. Satu persatu dia sebut.
Macam tu juga kalau kita nak tengok asatizah atau ulama kontemporari yang saya cadangkan juga di YouTube adalah Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah ta'ala. Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Bahasanya juga lancar. Bahasanya lancar, dia cakap fusha dan ucapannya bagi yang mempunyai asas bahasa Arab boleh dipahami dengan baik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata-kata baginda itu terperinci, satu-satu spesifik. Dan manhaj ni penting kepada para pendakwah dan para penceramah. Saya selalu lihat metod, iaitu tokoh yang utama di dalam kalangan sarjana Islam ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi, walaupun kita tak pernah mendengar dia berceramah, tapi kita membaca penulisan dia. Kita membaca penulisan. Dan orang yang baca tulisan Imam Nawawi, seperti kitab Hadis 40 sebagai contoh, ataupun dia baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ataupun dia baca kitab Al-Adhkar, ataupun kitab-kitab fiqh An-Nawawi seperti Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, seperti Rawdah At-Talibin, maka dia akan dapati yang Imam Nawawi ini bahasa yang dia guna sangat-sangat mudah sebenarnya. Bahasa penulisan. Begitu juga yang saya tengok, mengikut manhaj Imam Nawawi dari sudut mempermudahkan penulisan dan ucapan adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Saleh Al-Utsaimin. Cuba baca kitab dia dan cuba dengar ceramah dia. Di YouTube masih ada. Cuma waktu itu tidak banyak lah, kerana zaman beliau pun tak banyak sangat rakaman YouTube. Tapi ceramah dia, kalau kita tengok, adalah cakapan yang mudah dipahami. Maknanya contoh, kalau orang tanya dia, Ustaz, macam mana cara kita nak melaksanakan salat witir? Contoh, soalan simple je. Tapi dia jawab dengan tafsil, dia jawab dengan perincian. Salat witir ada dua tata cara pelaksanaannya. Cara yang pertama adalah sekian, cara yang kedua adalah sekian. Nampak? Jadi bila kita sebut, bagi satu jawapan, kemudian pecah, nombor satu, nombor dua. Begitu. Jadi orang akan lebih mudah faham. Jadi dia jelas, sangat jelas. Jadi dia kata cara yang pertama pelaksanaan salat witir adalah sebanyak 3 rakaat 2 salam contoh. Dan 3 rakaat 2 salam ni maknanya 2 rakaat bagi salam, kemudian kita bangun rakaat 1 dan kita pun memberi salam. Jelas. Dan kemudian disebut juga cara yang kedua pula dalam memberi kaifiat salat witir ini adalah 3 rakaat 1 salam sebagai contoh. Jadi apabila 3 rakaat 1 salam ni maknanya tidak ada duduk tahiyat awal. Tidak ada duduk tahiyat awal. Jadi macam kita sembahyang maghrib, 3 rakaat 1 salam. Tapi salat maghrib kita ada tahiyat awal. Jadi bezanya antara salat witir yang kategori yang kedua itu tadi, dia adalah 3 rakaat tetapi tidak ada, orang kata, satu tasyahud. Tidak ada tasyahud awal. Hanya ada 1 salam sahaja. Jadi bezanya dengan salat maghrib adalah tidak ada tasyahud awal atau tidak ada tahiyat awal. Jadi jawapan begitu dia akan nampak lebih jelas kalau orang sesi soalan. Sebab tu kalau saya tak pasti tuan-tuan mengikuti saya atau tidak, tapi di media sosial saya, Facebook ke Twitter, itulah manhaj saya. Kalau saya jawab, saya akan satu tulisan, mesti tulisan penuh. Tidak ada YG, tidak ada WBT tu tak apalah, wabarakatuh tu. Tapi tidak adalah macam DGN dengan, itu saya tak akan buat macam tu. Saya akan tulis penuh. Tulis di Facebook, di Twitter ke, tidak ada yang pendek-pendek, singkatan-singkatan ni tidak ada. Tapi tulis jelas dan cuba tengok. Flow dia tu 1, 2, 3, 4. Yang ni mufassal, yang terperinci. Dan bukan semata terperinci, jelas. Sebab penulisan dengan bahasa penuh, dia bukan bahasa-bahasa singkatan ni. Sebab tu kalau kadang-kadang saya tengok ada ustaz tulis
tapi tulis dia pun penuh dengan tulisan pendek. Saya tak baca. Saya tak baca biasa sebab kita jadi sakit mata. DGN, BRP berapa. Jadi dia yang ni nak tulis WhatsApp boleh lah. Nak tulis WhatsApp boleh, tapi kalau nak tulis satu penulisan ilmiah, tulislah penuh. Begitu. Ini yang kita kata jelas, mudah difahami. Kemudian disebutkan di sini, ya'udduhul 'ad. Orang yang menghitung ucapan Nabi, dia boleh kira satu-satu Nabi cakap. Satu-satu Nabi cakap. Jadi Nabi kita ni hebatnya, Nabi dalam bab percakapan ni, orang bila mendengar kata-kata Nabi, orang boleh dapat, kalau dia dengar dengan teliti lah, dia dapat tangkap, dan kalau boleh, dia boleh hafal sekalipun. Dia boleh hafal apa yang Nabi sebut, sebab Nabi kita ini, apabila baginda bercakap, cakapannya satu-satu. Nabi cakap satu per satu. Dan dia kata di sini, laisa bihazzin, ataupun saya minta maaf ialah, laisa bihazzin musri' la yuhfaz. Bukanlah Nabi cakap tu cakap dengan terlampau laju. Cakap dengan terlampau laju. Biasa yang saya nampak penceramah yang bercakap laju ni, biasanya penceramah-penceramah muda ni. Penceramah-penceramah muda. Bukanlah saya nak kata yang saya ni tak muda, saya pun muda juga. Cuma daripada satu sudut, kita apabila dah lama dalam dunia penyampaian, kita akan tahu bahawasanya masyarakat awam, khususnya di masjid, di surau, mereka lebih cenderung kepada cakapan yang tak laju. Kadang-kadang orang-orang ni dah 60-an, 70-an, 50-an contoh. Mereka ni dia, kalau cakap laju macam generasi muda cakap sesama kita ni contoh, dia boleh jadi dia tak dapat nak tangkap. Sampai dahulu saya pernah ditegur. Masa tu pun saya muda juga. Sekarang pun muda lagi. Tetapi masa tu saya pernah ditegur. Saya memang cakap laju dulu. Masa mula-mula dari sudut penyampaian, dari sudut aktif berkuliah di area Lembah Kelang ni. Masa tu memang saya cakap lancar dan laju, dan boleh jadi tak ada stop. Kita banyak nafas. Sebab apa? Sebab tangki kita pun kosong. Jadi nafas tu macam lancar dan laju. Jadi adalah satu wanita, dia datang ke saya selepas kuliah. Makcik lah, bukannya anak dara pula, nanti orang salah faham pula. Makcik lepas kuliah, dia kata, Ustaz cakap lancar sangat. Dia kata, Ustaz cakap lancar sangat. Saya kata Alhamdulillah lah lancar. Daripada tergagap-gagap, bagi kita lancar. Dalam hati lah, tak kata daripada depan. Tapi rupanya dia maksudkan dengan lancar itu, dia kata, kenapa Ustaz macam nak cepat habis 5 hadis dalam setengah jam contoh. Kan kita kuliah maghrib dalam 30 ke 40 minit. Waktu tu saya baca, adalah buku hadis. Jadi saya baca 5 hadis. Jadi saya baca 5 hadis tu, dia kata macam kita terlalu kalut nak syarahkan satu persatu. Boleh jadi 2 hadis pun cukup, tapi syarahan tu difahami. Tak semestinya nak cepat habis. Itu kaedah kita dalam belajar. Saya masih ingat kata-kata daripada guru saya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullah alaih. Dia ni bila dia buka majlis-majlis pengajian kitab yang baru, kejap hari ni buka tafsir di masjid di Amman, kejap hari itu pula buka kitab Ulumul Hadis Alfiyah Suyuti. Jadi saya belajar di Ramsa ataupun di sebahagian satu tempat juga di Jordan. Kemudian di masjid di Zarqa pula kami belajar kitab Al-Iqna', tapi bukan Ibnu Munzir, Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja' tu, itu mazhab Syafi'i. Iaitu Al-Khatib Asy-Syirbini ni Al-Iqna' oleh Imam Ibnu Munzir. Al-Imam Ibnu Munzir. Jadi belajar. Lepas tu adalah talabatul ilm, penuntut-penuntut ilmu juga tanya Syekh, tiap-tiap minggu kita buka kelas baru ni, bila nak habis kata? Bila kita nak khatam? Hari ni kelas ni, esok kelas ni, esok kelas ni. Kemudian Syekh dia tegur lah, dia kata kita dalam proses belajar ni, kita belajar bukan nak cepat khatam. Kita belajar untuk dalam proses belajar tu kita faham. Jadi proses kefahaman ni adalah semasa kita belajar. Yang ni ada orang, kalau saya bukan nak kata, tapi kita ambil contoh.
standard university punya pembelajaran. Dia satu sem 4 bulan contoh. Bila 4 bulan tu, doktor pensyarah bagi tahu, okey, kita akan masuk exam daripada muka surat 1 sampailah muka surat 100. Percaya atau tidak, pelajar ni tadi, dia takkan baca muka surat 101 sampai tawa akhir dia. Sebab exam masuk daripada 100 sampai 100 je. Dan dia pula adalah membesarkan exam, peperiksaan semata-mata. Jadi muka surat 101, 102, 103 dia tak baca. Padahal ini keciri penuntut ilmu. Penuntut ilmu kena baca daripada kitab satu kulit ke satu kulit. Maka dia kena selesaikan pembacaan daripada satu sudut. Tapi bila konsep kita ni, kita hanya baca ataupun belajar tapi nak cepat khatam je. Dan khatam tu pula khatam silibus. Tapi kita tak hafal, dalam arti kata tak memahami dengan baik. Jadi Syekh saya tegur. Dia kata kita belajar ni bukan nak cepat khatam, kita nak cepat. Bukan dalam proses pembelajaran kita faham. Jadi sama juga konsepnya dengan bacaan Quran. Bacaan Quran adalah kalam. Dan kita kata Nabi ni, kalam Nabi adalah kalam yang jelas. Kalam yang terperinci. Sebab itu Nabi ni baca Quran macam mana? Nabi baca satu ayat. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tu saya tak cukup nafas. Tapi ada imam sampai 7 ayat, satu nafas. Hebat. Tapi Nabi, adakah Nabi baca macam tu? Nabi tak baca begitu. Tapi ada orang kata, Ustaz, saya tengok imam Masjid Haram ada baca begitu. Betul lah. Tapi kita kata, kita bukan bincang isu sah ke tak sah sembahyang. Salat tu memang sah. Cuma bacaan tu adalah bacaan yang bagaimana tata cara Nabi SAW. Nabi baca satu-satu. Jadi kita pun jangan kita gesa sangat. Jangan gopoh. Saya banyak perasan orang kita dalam salat tarawih contoh. Tarawih ni istilahnya rehat, tenang. Istirahah, tarawih, tarwihah. Jadi bila kita ni nama pun salat tarawih, kenapa nak salat tapi tak tenang? Itu. Kita kena salat steady, kena cool, kena tenang, kena rehat. Itu salat tarawih. Dia tidak orang kata gopo gapah, tidak kelang kabut, nak habis cepat, nak kejar apa? Nak kejar more ada dalam peti air, apa nak dikejarnya? Nak kejar sahur, lambat lagi sahur. Jadi salat dengan penuh ketenangan, tak ada apa yang kita nak kejarkan sangat pun. Sebab itu kalau saya dahulu masa belajar, orang imam satu hari tu dengan imam esoknya, dengan imam semalam, seolah-olah bersaing siapa yang paling habis cepat 8 rakaat tarawih. Jadi kalau boleh nak habis tarawih pukul 9 malam, la ilaha illallah, 9 malam, bila semaya isyak Jadi dah habis dah tarawih. Jadi dalam keadaan begini, kita tengok semayang laju-laju, dia tak rasalah sifat tarawih Nabi SAW. Jadi sebab itu kadang-kadang ada juga imam yang selepas Fatihah tu, saya ada pengalaman ni, jadi makmum. Imam tu Bismillahirrahmanirrahim, Qaf, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu ayat je baca, Qaf je. Lepas tu rakaat yang kedua, Wal Quranil Majid, Allahu Akbar. Apa ni katakan? Kalau sekolah menengah boleh kita maafkan lah, tapi kalau di masjid surau tak elok lah gini. Tak adanya tarawih, sifat tarawih tu tak ada. Tarawih ni dia salat malam. Sifat salat tarawih, sifat salat tahajud ni, sifat dia mesti ayatnya panjang-panjang, bacaannya lama. Itu sifat dia. Salat tahajud ni bukan kita nak buat sekejap-sekejap je. Sepatutnya sifat dia lama. Waktu itulah hufaz Quran menghafal Quran. Mereka mengulang dan menguatkan ingatan Quran bila tahajud. Sebab tu hafalan kuat. Cuba kita tengok Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Semayang jadi imam berpuluh tahun, kita tak jumpa dia banyak salah ketika dia baca. Padahal dia punya imam tu dirakam. Kalau kita dengar dia baca Quran, kita tak jumpa salah. Kalau orang macam ni agak-agak bila dia mengulang Quran. Bila dia mengulang Quran. Baqarah tu bagi dia macam Fatihah kita. Baqarah tu bagi dia macam Fatihah kita. Kita ni baca Fatihah, orang kata surah yang paling kita tak pernah lupa, Fatihah.
kacang sangat. Tapi kalau baca Baqarah, ayat ketiga Al-Baqarah pun kadang-kadang kita tertukar pula. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alamin pada orang sebut. Jadi hudal lil muttaqin ke hudal lil mukminin ke, orang pun keliru juga. Jadi sebab kita tak familiar baca. Tapi kalau imam-imam kita tengok. Sebab apa? Bila agak-agak dan waktu terbaik untuk mengukuhkan hafalan Quran, kata para ulama Quran adalah semasa tahajud. Jadi tahajud ni kita kena lama. Dan termasuklah salat malam juga adalah tarawih tu yang kena baca panjang. Jadi sebab itu baru ni saya tengok di media sosial ada dikongsikan tadilah Harian Metro ada share Universiti Malaysia Perlis, UNIMAPS, dia buat satu Quran digital tu, gantung di dinding depan supaya imam dapat guna pakai memimpin salat tarawih. Jadi dia nak salat, mungkin mushaf tak ada yang macam mushaf kita ni, mushaf qiyam ni. Jadi dia rujuk kepada Quran digital di depan. Jadi isu ni isu baru. Apa hukum pula salat imam mengikut Quran digital dari sudut membaca Quran? Salat tarawih lah. Jadi mesti ada hukum. Mesti ada hukum. Ma min mas'alatin illa walillahi fihal hukum. Tidak ada masalah yang berlaku melainkan Allah ada hukum padanya. Allah mesti ada hukum pada masalah tersebut. Apa je isu yang berlaku, mesti ada hukum Tuhan. Jadi kita katakan dalam salat tarawih tidak ada masalah. Kalau kita nak baca Quran, tengok mushaf qiyam ke ataupun Quran digital tersebut, tidak ada masalah. Tapi dalam salat fardu saya cenderung kepada tidak dilakukan. Kalau salat fardu, maknanya kalau kita salat fardu, adakah berhajat kepada nak tengok mushaf qiyam? Tak perlu. Adakah berhajat kepada nak tengok aplikasi Quran dalam telefon? Tidak perlu. Adakah berhajat untuk tengok Quran digital yang tergantung dan terpapar di dinding? Tidak perlu. Kenapa? Salat fardu ni, dia sifat dia tak selama salat malam. Salat fardu ni kan ada anjuran untuk diringkaskan. Nabi SAW kata, Ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Faman amman nasa falyatajawwas, fa inna khalfa'ud da'if wal kabira wa zal hajah. Wahai orang ramai, Nabi kata, ada dari kalangan kamu yang menyebabkan orang lari daripada agama kita ni. Siapa yang jadi imam kepada orang ramai, falyatajawwas, maka hendaklah ia ringkaskan. Falyatajawwas. Kenapa kena ringkas? Fa inna khalfa'ud da'if. Di belakangnya ada orang yang da'if, yang lemah. Wal kabir, ada orang tua. Wazal hajah, ada orang yang mempunyai urusan lain. Jadi di sini, kalau untuk salat fardu kita raikan yang tu. Tapi kalau untuk salat tarawih ni, sebab dia selepas isyak, biasanya orang memang penuh ke lapangan dan dia sunat. Maknanya kalau awak tidak mahu salat sebab awak sibuk pun tidak ada isu. Tapi dia sunat. Jadi kalau orang tu maka memang dia buat selepas isyak, maka tidak ada masalah untuk dipanjang-panjang dan dilama-lamakan. Untuk salat fardu tidak. Tambahan pula Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Nabi SAW kata, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kepada seorang lelaki, Nabi ajar dia semayang. Nabi kata, bacalah apa yang mudah buat kamu daripada Quran. Dan baca apa yang mudah ni, dalam kurungan, baca apa yang kita hafal daripada Quran. Baca apa yang kita hafal. Jadi kalau kita nak salat fardu, tak perlulah nak buka aplikasi Quran dalam telefon. Sebab baca apa yang hafal je. Kalau kita hafal tabat syiada ke, baca tabat syiada. Kalau kita hafal kul huwallah, bacalah kul huwallah. Kalau kita hafal inna ataina, bacalah inna ataina. Jangan baca tala'al badru alaina aja dalam sembahyang. Kan ada orang tu, Arab tu, dia baca tala'al badru alaina, anak dia nyanyi tala'al badru alaina dalam bilik air. Kemudian dia tegur, dia kata tak boleh baca Quran dalam bilik air. Lepas tu isteri dia kata, bang, dia bukan baca Quran tu, itu bukan ayat Quran, tu qasidah, kata kan, tala'al badru alaina. Kemudian nangislah ayah dia ni. Orang kata, kenapa abang menangis? Dia kata, itulah 20 tahun aku baca dalam Quran, dalam sembahyang, dia kata. Tapi ini orang kata kisah-kisah lawak je lah, bukan betul pun. Kisah-kisah rakyat orang kata cereka-cereka lah, bukan realiti pun saya rasa. Tapi adalah dalam Facebook ramai orang share lah. Jadi menunjukkan kalau dalam Quran ni, kita dalam salat ni kita baca apa yang kita hafal. Baca apa yang kita hafal. Jadi saya nak balik sedikit ucapan Nabi ni, wala munqati' yatakhallaluhu
as-sakatatu baina afradil kalam, dalam erti kata Nabi ni cakap Nabi tidaklah cakap yang tergagap-gagap. Nabi cakap lancar, maknanya tidak dipotongkan satu ucapan dengan ucapan yang lain itu dengan kadang-kadang i, u, macam tu. Kadang-kadang ada sebahagian orang kan bercakap gitu. Dia cakap dari sudut kepetahan berkata tu dia tidak ada. Jadi dia bercakap pun tergagap-gagap, dia cakap macam terputus-putus. Jadi kadang-kadang orang seperti ini, dia bukan nak kata benda itu salah, tapi dia berhajat kepada improvement, kepada penambahbaikan. Tambahan para asatizah. Jadi sebab itu kita ni, kalau kita tengok ada sebahagian asatizah kita, kalau dia bercakap tu pun kita, bila dia kalau tergagap-gagap, terhenti-henti apa semua, kita nak dengar pun dia jadi macam Allah. Dia jadi agak susah sikit. Walaupun mungkin ilmu dia tinggi. Masya Allah. Ilmu tinggi. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita bukan semata perlu ada knowledge, kena ada ilmu. Tapi kita juga perlu ada skills, perlu ada kemahiran. Kena ada skill dalam hidup. Maknanya skill nak bercakap, skill dalam penulisan, skill dalam itu dan ini. Kita ada kemahiran kita. Jadi bila kita ada kemahiran, kita akan dapat memberikan lagi banyak benefit kepada orang ramai. Dan Nabi SAW kata apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. Dan manfaat ni dia bukan semata datang dalam jalur ilmu je. Betul, ilmu boleh bagi manfaat. Tapi ada juga manfaat yang terhasil daripada maklumat ataupun informasi. Ada juga manfaat yang terhasil daripada kemahiran ataupun skill. Tetapi kita tengok, manusia ni dia tidak akan rasa kasih dan sayang kepada kita kalau kita hanya ada ilmu dan kita stop. Boleh jadi dia benci kita. Oi, dia ni pandai sangat, benci aku. Boleh jadi begitu. Dan ada juga yang ada maklumat banyak, semua benda dia tahu. Maklumat banyak, dia tahu itu, dia tahu ini, dia tahu sekian dan sekian maklumat. Dan orang tak semestinya kalau dia tahu maklumat, orang kata dia ni banyak benda dia tahu, profesor serba tahu, benci aku, kata. Boleh jadi dia tak suka. Jadi ada juga orang yang banyak kemahiran, dia pandai. Orang kata betul lampu pun boleh, tukar paip pun boleh, macam-macam boleh buat dalam hidup. Tapi orang tak semesti sayang dia. Jadi bila orang yang ada ilmu, orang yang ada maklumat, orang yang ada kemahiran ni disayangi, bila dia ada ilmu, dia ajar kepada orang lain. Itu akan dia disayangi. Bila dia ada maklumat, dia kongsikan kepada orang lain. Dan bila dia ada kemahiran, dia bantu orang lain dengan kemahiran dan kepakaran tersebut. Jadi kita ajar, kita bantu, kita kongsikan. Ini semua namanya akhlak. Semua namanya akhlak. Jadi orang akan sayang kita dengan akhlak kita. Bukan semata kerana kita ada ilmu banyak, tapi kita tak, orang tanya kita, tak tahu. Macam tu. Bukan sebab kita ada maklumat banyak, tapi kita tak kongsikan. Dan bukan kerana kita ada kemahiran yang banyak, tapi kita tak manfaatkan untuk bantu dan tolong orang. Jadi ucapan Nabi, dia konsep dia dua. Nabi tidak cakap terlalu laju, dalam erti kata sukar dipahami. Dan Nabi juga tidak bercakap dalam erti kata gagap. Tapi Nabi dikatakan di sini, bal hadiyuhu fihi akmalul hadi. Dia kata di sini, bal hadiyuhu fihi akmalul hadi. Bukan hadi akmal, akmalul hadi. Dia kata bahkan petunjuk Nabi SAW pada ucapan adalah akmalul hadi, sebaik-baik petunjuk. Maknanya apa yang sebaik-baik petunjuk tu? Maknanya kalau kita berbicara dengan orang ramai, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Jadi sederhana. Tapi kepahaman saya akan mengubah cara bercakap mengikut individu yang berada di depan saya. Biasa di masjid surau, saya akan cakap dengan nada yang perlahan. Masjid surau. Tapi kalau saya berceramah di hadapan mahasiswa-mahasiswi, saya akan lajukan cakap. Saya akan lebih semangat dan lebih bertenaga dan lebih laju.
Sebab saya tahu anak-anak muda, itu konsep yang dikatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang ramai mengikut kadar akal mereka. Mengikut kadar akal mereka. Kalau cakap dengan kanak-kanak pun sama, jangan cakap bahasa yang ilmiah sangat. Nak suruh anak, wahai anakku, tolonglah bertakwa kepada Allah dengan mendirikan salat, berdalilkan firman Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Oi, budak mana dia tahu? Suruh semayang je sudahlah. Sebab tu Nabi SAW dia tidak spesifikkan. Bila Nabi kata muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin tu, perintahkan ahli keluarga, perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. Nabi suruh sembahyang je, maknanya sembahyang je, tak perlu kita nak elaborate lebih-lebih. Dan budak ni kalau kita tengok, dia akan mudah belajar daripada tindak tanduk kita. Dia tak tahu dalil pun, tapi dia tengok kita rokok, dia pun rokok. Dia tengok kita sujud, dia pun sujud. Tak apa, itulah ta'limus sibyan. Kita mengajar kanak-kanak. Tapi tengok Nabi ni ajar anak-anak salat umur 7 tahun. Suruh ajar ketika 7 tahun. Maknanya umur 7 tahun tu waktu yang mumayyiz lah. Ni kadang orang tak faham apa dia lagi, dia pun jadi. Lepas tu kita pun nak jadi kalut dan bising. Tapi saya ada satu pandangan peribadi lah tentang isu kanak-kanak ni. Tentang isu kanak-kanak. Baru ni ada viral satu kata-kata daripada imam masjid, tak payah sebutlah masjid apa. Dia kata, tuan-tuan, kalau kita semayang ni, dia kata, dan bunyi budak-budak bising tu kuat sangat, maka jangan kita terasa lah, dia kata. Sebab dah 2 tahun masjid kita ni sunyi daripada suara kanak-kanak, dia kata. 2 tahun masjid sunyi dengan suara kanak-kanak ni sebab PKP lah. Sebab PKP. Lepas tu dia kata seolah-olah macam benda itu bagi saya, dia nak bagi saya lah, saya tak sebut mana-mana. Tapi saya tak rujuk kepada kenyataan tu lah. Cuma kadang-kadang kita banyak nak romantisasi masjid ni. Seolah-olah masjid ni adalah tempat kanak-kanak memang dibenarkan bising sebising-bisingnya. Orang semayang dia bising, lari depan orang kita pun tak ada apa. Tak apa share sebab ni masjid tempat budak-budak. Adakah ini ajaran Islam yang sebenar? Sebenarnya kalau kita buka, macam yang tuan-tuan maklum, saya ni banyak tempat saya mengajar hukum hakam masjid. Hukum hakam masjid. Kitab rujukan saya adalah Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid oleh Imam Ibnul Imad Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid ni kitab yang sangat bermanfaat dan boleh kata sangat mendalam dan terperinci tentang hukum hakam masjid. Dalam tu sebut tentang hukum bawa kanak-kanak datang ke masjid, dan hukum kalau kanak-kanak intihaku hormatil masjid, mencemarkan kehormatan dan kemuliaan masjid dengan bising, dengan itu dan ini. Hakikatnya paling tinggi orang kata tak dibenarkan. Tapi kalau kita sebut, tapi ustaz, dekat Turki ada satu kenyataan kata, kalau Salahuddin Al-Ayyubi ke Muhammad Fatih kata, kalau kita tengok masjid-masjid ni, rosaklah generasi kita kerana kanak-kanak diam dalam masjid ataupun kanak-kanak tak datang masjid. Padahal kita tengok kanak-kanak zaman Nabi SAW ni, macam katalah Ibnu Abbas, budak lagi semayang pun sebelah Nabi, maknanya jaga elok je. Bukanlah dia datang masjid tu, katanya orang tanya, tuan kenapa bawa anak datang ke masjid? Saya nak ajar anak semayang. Rupanya dia tak ajar pun, dia lepaskan anak kat belakang, anak dia duduk saf kanak-kanak di belakang. Duduk saf kanak-kanak, sebelah kanan dia kanak-kanak, sebelah kiri dia kanak-kanak. Takkan aktiviti orang dewasa, mestilah aktiviti kanak-kanak. Jadi bila aktiviti kanak-kanak, mengajar semayang apanya, tak ada belajar. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk kanak-kanak yang masuk ke dalam masjid diletakkan di antara 2 orang dewasa. Maknanya sebelah kanan dia boleh jadi ayah dia, ataupun ayah dia sebelah kiri dia, sebelah kanan tu adalah orang lain dewasa. Jadi kanak-kanak ni dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan duduk di tengah-tengah. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Jadi bila duduk di tengah-tengah, maknanya dia belajar, tak ada dia nak main-main. Tapi kalau kita letak dalam masjid, duduk di belakang, memang bising apa semua. Betul, bila bising, bila ada jemaah yang terganggu, orang nak semayang. Jadi macam Nabi SAW banyak sebut, antara ucapan yang Nabi banyak sebut adalah
annal masjida lam yubna li hadha. Masjid tak dibina untuk tujuan-tujuan ni. Masjid ni dibina ada tujuan tak ada? Ke memang suka-suka je nak bina? Maknanya bazar Ramadan pun boleh buat kat situ, orang silat pun boleh buat kat situ, taman permainan kanak-kanak pun buat kat situ. Masjid bukan tujuan masjid ni tujuan dia dibina adalah untuk kita semayang, untuk orang zikrullah, untuk orang ibadat. Dan konsep ibadat ni dia agak tak sama dengan konsep bising-bising ni. Sebab tu bila Nabi, kan ada satu malam tu Nabi semayang malam, kemudian Nabi dengar ada orang baca Quran kuat. Dalam semayang juga orang tu pun semayang, tapi dia baca Quran dengan nada yang kuat. Nabi alihkan langsir ni, ataupun langsir lah kan. Nabi alihkan dan Nabi tengok, Nabi kata, Nabi tegur. Nabi kata orang lain tengah ibadat kepada Tuhan, kata jangan tinggikan suara masing-masing. Jadi menunjukkan itu pun Nabi tegur. Maknanya apa konsep ibadah kita ni kalau dalam masjid lah. Saya kalau Dewan Baitul Salam kita ni, saya tak heran pun sebab ini tidak memakai konsep masjid dah. Kalau ada budak, kalau dia tak bercakap, kalau dia tak bising pun kita rasa pelik pula, ini normal ke budak ni. Tapi kalau dah budak tu memang dah sikap dia lah begitulah, dia nak menjerit ke nak berlari, tak apalah dalam masjid, dalam dewan ni. Tapi kalau dalam masjid, bagi saya ibu bapa kena jaga. Dia kena kawal, dia tak boleh nak biar lepas je merata-rata semata menjerit-jerit. Tambahan lebih-lebih lagi kalau dewan solat utama lah. Tapi kalau bahagian belakang masjid, macam wing kanan, wing kiri, masjid besar contoh, wing kanan, wing kiri, bagi saya ini tidak ada masalah. Biasa konsep gitulah. Cuma kalau dalam dewan solat utama, kena jaga betul anak. Dewan solat utama sebab orang tengah semayang. Tapi kalau belah-belah belakang tu pun biasanya orang tak ni. Sebab tu kalau viral, kalau tuan-tuan tengok di media sosial sekarang ni, viral. Orang duk kuat pergi semayang tarawih, dia orang pasang telinga kepada perbualan kanak-kanak di belakang ni. Ada budak-budak yang kata, kalau kita semayang berjemaah lambat, kalau kita semayang seorang-seorang lagi laju, jom kita semayang seorang-seorang lah, budak-budak zaman sekarang. Jadi kita punya semayang kalau dengar cakap-cakap gini pun akan terganggu juga. Baik. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, saya balik kepada perbahasan kita di sini, bahawasanya petunjuk Nabi SAW dalam ucapan adalah sebaik-baik petunjuk. Qalat Aisyatu, Sayyidah Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha. Nabi ni tak bercakap seperti cakap kamu. Walakin kana yatakallam bi kalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Akan tetapi Nabi bercakap dengan cakapan yang fasal. Fasal ni jelas. Ataupun bi kalamin bayyin, kata-kata yang terang, kata-kata yang jelas. Nabi cakap teratur, satu-satu perkataan-perkataan yang jelas. Dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, yahfazuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk bersama dengan Nabi pun, bila dengar Nabi bercakap, boleh hafal kata-kata Nabi SAW. Dan macam mana boleh berlaku? Sebab benda tu disebut dengan jelas. Kalau tuan-tuan perasan, saya tadi banyak nukilkan ucapan-ucapan daripada guru saya, Syekh Ali Hassan Alabi. Macam mana saya boleh hafal benda tu? Sebab dia cakap je lah. Sebab tu saya boleh ingat satu-satu kata-kata dia. Dan sebab itulah kelebihan kata-kata Nabi ni fusha. Cuba tengok hadis-hadis Nabi, semua fusha. Semua bahasa baku. Sebab tu orang boleh hafal hadis Nabi dengan mudah. Tapi cubalah kalau bayangkan, kalau bahasa hadis Nabi ni bahasa yang bahasa pasar contohnya. Bagi saya mungkin sulitlah bagi kita nak hafal hadis. Tapi ramai orang yang menghafal hadis. 1000 hadis, 100 hadis, puluhan ribu hadis. Kuat hafalan mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Bila disebut isu je, dia tahu. Okey, ada hadis Nabi, berdalilkan hadis Nabi, bla 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 bla. Hafalan kuat. Bila ada je permasalahan yang berlaku, maka dia akan relate. Nabi SAW pernah bersabda begini dan begini dalam hadisnya sekian dan sekian dan sekian. Kita kata hebat. Jadi hafalan kuat ni kerana sebab bahasa tu bahasa fusha, bahasa baku. Baik. Dan maknanya orang boleh hafal lah, dalam arti kata kalau kita bercakap dengan nada yang orang kata lancar, jelas dan terperinci ni, kata-kata itu boleh dihafal.
Dan disebutkan di sini, tengok. Wa kana kathiran ma yu'idul kalimah salasan litu'qal anhu. Dan Nabi SAW, apabila Nabi bercakap, biasanya Nabi akan mengulang kata-kata itu sebanyak 3 kali. Kebiasaannya begitu. Orang yang dengar dengan teliti apa yang saya sampaikan daripada awal tadi, dia akan perasan yang saya pun ada part saya ulang 2 kali perkataan. Banyak tempat yang saya sebut sebenarnya saya ulang 2 kali. 2 ke 3 kali. Dan Nabi SAW manhajnya 3 kali. Dan tujuannya lituqal anhu, supaya orang boleh betul-betul memikirkan perkataan yang kita sebut 2-3 kali akan lebih masuk ke dalam akal fikiran kita. Akan lebih masuk ke dalam akal fikiran kita. Jadi kita berakal ni menggunakan apa? Qalbu. Kita berakal menggunakan qalbu. Jadi kalau ucapan tu duk ulang, maka orang tu akan melekat dalam hati dia. Itu maknanya. Satu-satu ucapan yang apabila diulang akan melekat dalam hati. Jadi kalau kita nak menyampaikan satu-satu ilmu, jangan kita sebut sekali kemudian terus tamat. Tapi kita sebut juga 2 kali ke 2 kali atau 3 kali supaya ia boleh melekat di dalam jantung hati kita ni. Jadi itu konsep ucapan Nabi SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kan ada banyak hadis yang Nabi sebut sesuatu perkara tu salasan. Macam tu juga kalau macam Nabi kita SAW, fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul innimru'un sa'im, ataupun innis sa'im marratain. Kalau ada orang ni masa kita tengah berpuasa, dia ajak kita ni berbalah, ajak gaduh dengan kita. Orang kata apa? Bergocoh. Ajak gaduh lah, berbalah. Kemudian au syatamahu, ataupun dia maki kita, cela kita, kutuk kita. Maka apa kata Nabi SAW? Falyakul inni sa'im marratain. Ucapkanlah aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Apa makna ucapkan aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali? Maknanya kena sebut aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Itu maknanya 2 kali. Tapi kadang orang kita ni dia salah faham. Dia kata aku berpuasa marratain. Tak payah sebut marratain tu. Aku berpuasa tu yang kena sebut 2 kali. Kadang tak faham bahasa Arab pun pening juga. Jadi maknanya inni sa'im. Itu maknanya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi kenapa disebut 2 kali? Sebab kalau kita ni menyedarkan diri kita yang kita sedang puasa, maka kita akan fikir dalam hati kita, tak sepatutnya orang yang berpuasa tu nak balas kejahatan orang lain terhadap dia. Dan tak sepatutnya bagi orang yang berpuasa tu nak melayan orang yang nak berdebat dan nak berbalah dan nak bergaduh dengan dia. Tak sepatutnya. Aku puasa. Jadi nampak disebut ulang 2 kali. Dan satu hari contoh, ada contoh lain lah. Ini apa yang saya ingat lah. Walaupun contoh lain banyak. Satu hari Nabi kita SAW, kan Nabi pergi bermusafir ataupun berperang. Kemudian para sahabat telah pulang dulu dan Nabi agak lewat kerana Nabi bersama dengan orang-orang yang letih, orang-orang yang penat. Jadi bila para sahabat ni sampai, waktu solat dah masuk. Jadi mereka nak tunggu Nabi pulang sebab mereka nak Nabi jadi imam. Tapi waktu solat pula, bila nak menunggu Nabi tu, waktu solat jadi panjang, jadi lama. Itu pun adalah isyarat yang menunjukkan Nabi juga pernah tidaklah solat pada awal waktu. Kalau masuk-masuk tu terus Nabi semayang. Ada, tapi selama dalam waktu boleh semayang. Itu makna dia. Waktu jawas dipanggil dalam kitab-kitab fiqh. Jadi itu isyarat Nabi juga bukanlah setiap masa Nabi semayang ala waktu, maknanya pada awal waktu. Tidak. Dalam hadis tu isyarat Nabi lewat sedikit. Jadi bila waktu dah nak tamat ni, sahabat tu bila nak ambil wuduk, dia ambil wuduk laju-laju lah. Dia ambil wuduk laju, dan bila part basuh kaki tu, maknanya tak basuh kepada bahagian tumit. Maknanya air tak kena ke bahagian tumit. Jadi bila Nabi nampak daripada jauh, Nabi jerit. Fanada bi'a'la sautihi. Nabi kata dengan suara yang tinggi,
wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. 3 kali dalam hadis tu. Nabi kata, binasalah tumit kaki dengan api neraka yang tak kena air basuhan. Maknanya begitu. Sebab wajib dibasuh. Kan dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salah. Walaupun istilah qumtum adalah fi'il madhi, tetapi terjemahannya adalah ya ayyuhallazina amanu idza aradtumul qiyam ila salah. Apabila kamu ingin mendirikan salat, bukan apabila kamu selesai salat. Ini penting bahasa Arab. Maka kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum, basuhlah tangan kamu, ilal marafiq, berserta dengan siku. Kemudian Allah kata, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Kemudian wa arjulakum, jadi menunjukkan arjula tu basuh, bukan sapu. Kalaulah kaki tu disapu, mesti Allah kata wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Tapi Allah tak kata wa arjulikum. Allah kata wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Lam tu baris atas kerana dia kembali kepada faghsilu. Faghsilu wujuha, bukan wujuhi. Wa aidiya, bukan wa aidi. Jadi faghsilu wujuhakum wa aidiyakum, dan juga faghsilu kaki ke arjulakum ilal ka'bain. Maknanya berserta dengan buku lali. Jadi kenapa Nabi ulang 3 kali? Sebab nak mengukuhkan dan nak menguatkan. Kenapa Nabi tinggi suara? Ada benda teguran ni kadang-kadang bila kita cakap dengan nada tinggi, dia akan ingat sampai mati. Tapi kalau kita nak tegur orang, jangan nak buat gitu, kita jangan buat gitu. Orang tu sekali tu dia tak ikut pun arahan kita. Tapi cuba tengok kalau seorang ayah, dia ada anak, pak sekali ditengking, ataupun bukanlah dia tengking tu, ditinggikan suara, bukan dia maki. Kalau maki tu dosa lah. Tapi ditinggi suara, janganlah buat benda tu, contohan. Jadi budak ni dia akan ingat, kalau dia setiap kali dia nak buat benda tu, dia akan ingat jeritan ayah dia dulu. Dia tak akan berani. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam kita ni nak mengajar juga, bukan maksud yang tak boleh menjerit, tapi saya tidaklah menjerit, cuma dalam menegur. Bukan maksud tak boleh tinggi suara. Orang kita kadang-kadang kalau tinggi suara, dia ingat orang tu marah, padahal tak semestinya marah. Dan bukan adakah marah ni dilarang? Tak semestinya. Kalau marah untuk kebaikan boleh. Marah bukanlah sentiasa dilarang, ada marah yang dibenarkan. Tapi kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegur kadang dengan nada yang tinggi, dengan suara yang tinggi, tak lain tak bukan adalah untuk supaya sampai bila-bila orang akan ingat. Maknanya benda ni lah yang aku buat dulu yang Nabi marah sungguh, aku takkan buat lagi dah, macam tu. Jadi kalau ada ayah-ayah nak didik ke, guru-guru nak didik anak-anak murid, bila dia tegur dengan nada yang tinggi, jangan buat, kena buat ni, orang tu akan ingat, yang ni kalau aku tak buat ni, hari tu aku kena jeritan tu, jeritan bapa aku, contoh teriakan ayah kita. Baik. Dan dalilnya adalah dikatakan di sini wa kana iza sallama thalasa. Dan Nabi pun kalau nak bagi salam, Nabi akan bagi salam sebanyak 3 kali. Ni maksimal lah. Ni merujuk kepada bukanlah ketika bertemu dengan orang. Kalau bertemu dengan orang terdepan kita nak bagi salam 3 kali buat apa? Kena faham konteks jugalah. Macam kalau contoh saya depan kepada tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sudah lah. Tapi kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, orang kata ustaz ni masalah, ustaz ni tak pernah dibuat orang. Lepas tu dia kata ini adalah kitab wa kana idza sallama salasan. Nabi ni apabila memberi salam, itu kan nak masuk rumah orang. Kalau nak masuk rumah orang, itu pun sebab mungkin orang tak perasan. Jadi kalau salam kali pertama mungkin orang tak dengar, orang tengah busy masak ke kan, tidur ke apa. Tapi salam kedua mungkin dia dengar, salam ketiga dia dah buka pintu, dia dah datang bergerak. Itulah maksud dia. Tapi kalau selebih 3 kali tak ada siapa buka, balik lah. Itu isyarat dia. Jadi menunjukkan kenapa pengulangan dalam ucapan tu perlu, kerana untuk menarik perhatian, untuk memudahkan ingatan dan memudahkan fikiran di dalam jantung hati kita ini.
Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya mula tadi pun dalam 9.40. Kita tamat pada pukul 10.40 pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.